On the way ke museum. Galeri yang pertama iaitu galeri Sekitar Lalu. Asal tahun 2018, galeri ini dah terbakar sepenuhnya. 97% habis. Terbakar dan pula telah direnovasi semula dan terbagi baik pulih. Dan kita dah masukkan item-item yang baru, artifak-artifak yang baru. Ini adalah pengenalan yang ada di dalam Museum Sejarah, iaitu kita susun senjata ni mengikut era dia, era masing-masing, iaitu era era Perang Dunia Kedua, kemudian era darurat, kemudian sampailah konfrontasi dan seterusnya. Okey, dekat sini saya tak ada nak bagi penerangan apa-apa sebab kat sini ada banyak sangat benda, banyak sangat item yang adik-adik ni boleh tengok. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Dalam Museum Sejarah ni, kalau di galeri ni, 100% dia adalah original. So, kalau kita dekat Museum Sejarah ni, hampir 90% adalah original. Okey, ada soalan nak tanya saya? Dia tu bolehlah tengok dulu. Mungkin kalau ada soalan kita tanya. Senjata ni senjata askar Melayu ataupun senjata British? Okey. Kalau tengok dekat sini, kalau di ujung sana tu ada penggunaan askar Melayu. Dia akan ada letak pada era-era dia lah. Sampai di sebelah sini kot. Sebelah ujung sekali tu, itu adalah untuk kegunaan PKM. Cuma ada satu ni je. Sebab kita tak pernah ada apa-apa yang kita tak pernah ada orang ke dia ada. 23 genap 100 tahun perubahan askar Melayu. So pasal yang punya umur yang berada hari ni mungkin boleh sempat tahun bulan Mac tahun 2023. Kalau kita tahu dulu, Melaka bukan hanya Melaka saja. Pasti orang lebih 9 ataupun awam. So kerajaan Melaka adalah kerajaan yang besar. Jadi kerajaan kedua lah. Okey, di sebelah sini ada replika. Yang ini replika kapal, iaitu kapal Mendam Melayu. Okey, kita tahu tentang Mendam Melayu. Okey, kita ni bagi orang Melayu kan. So kita kena tahu sikit-sikit lah. Mungkin adik-adik boleh tahulah. Kalau yang mana yang banyak membaca, yang banyak belajar tentang tu, dia akan beritahu. Okey, selain daripada keris ni adalah satu benda yang warisan daripada datuk nenek kita dulu lah. Cuma sekarang ni kita mungkin ada yang tak reti pun nak pegang keris ni macam mana. Termasuk saya sendirilah. Nak gunakan keris tu tak reti. Sebab keris ni kalau selain daripada dia untuk mempertahankan diri, siapa yang tahu untuk apa lagi digunakan? Persembahan. Okey, keris adalah dulu waktu zaman era Kesatuan Melayu Melaka, dia adalah merupakan ID dia.
ID kepada seseorang. Cuma dia tak ada tulis nama lah. Cuma bila seorang pembesar daripada satu negeri yang datang ke tempat kita, kita tak tahu dia siapa. Melalui keris tu kita tahu dia ada seorang bangsawan. Macam itulah dia punya. Sebab itu kadang-kadang keris kalau kita tengok cerita-cerita Melayu, dia ada keris satu di depan, satu di belakang. Ada keris panjang, ada keris pendek kan. So yang panjang tu tak digunakan untuk nak berlawan lah. Itu hanya untuk memperkenalkan diri dia saja. Yang biasanya akan digunakan keris yang sedang-sedang, yang macam ni lah. Macam tu. Sebab tu cerita Mak Kilau waktu awal-awal bila keluar tu dia kena kritik sikit. Sebab keris yang dipakaikan tu tak kena dengan orang dia. Iaitu orang Pahang pakai keris Jawa. Dia tak kena. Jadi orang-orang yang pandai-pandai sejarah ni dia tak boleh tengok benda-benda macam tu. Jadi benda-benda yang salah nanti saya akan tengok apa yang berlaku pada Museum Tintu Darat bila orang sejarah datang. Nanti dia akan tunjukkan apa yang berlaku. So kita akan mula belajar tentang sesuatu lah apabila orang-orang yang pandai-pandai sejarah datang ke Museum Tintu Darat. Itu adalah perkara yang tak menasabah lah. Sebab apa? Kita dah ada pun tembok benteng kota. Bila ada benteng mesti ada dia punya pengawal dia. So pengawal bentuk benteng kota adalah meriam lah. Okey, pernah tengok tak cerita dalam movie? Peluru meriam yang macam ni, dia bukan roket tau, dia bukan missile, dia bukan roket. Jadi dia hanya pakai cannonball ni lah. Cannonball ni dia tak meletup, tahu kan? Kalau tengok dekat dalam TV dia macam meletup. Sebenarnya dia tak meletup. Fungsi dia adalah untuk menghancurkan. Kalau di laut, kalau kegunaan daripada kapal-kapal laut, dia adalah untuk menghancurkan kapal yang lawan dia tu. Untuk tenggelamkan dia lah, senang. Kalau dia nak serang satu kota, dia ada fungsi dia adalah untuk menghancurkan tembok yang membatasi kota tersebut. So kalau di Melaka ada di kota di Formosa tu, ada. Kalau di Penang siapa orang Penang? Tak ada semua orang Selangor mungkin. So kalau di Penang di Padang Kota Lama. Dekat situ sekarang ni USM tengah korek bawah tanah tu dekat Padang Kota tu. So dah jumpa banyak meriam-meriam besar-besar meriam-meriam tu. Saya terlibat hari tu dengan USM. Memang besar-besar meriam tu bawah tanah tu. Yang lain-lain adalah original lah, mesin time, kamera, value. Semua ni adalah yang original. Bermula daripada zaman British. Okey. Tekan sikit. Saya tak tahulah kalau tidak kenal kami budak-budak universiti British dan dengan Raja Muda Abdullah, raja yang berkuasa di Hilir Perak. So dekat sini menggambarkan satu benda iaitu raja-raja dulu ada masalah sikit. Masalah apa? Iaitu diorang ni bertindak mengikut apa yang diorang rasa betul. Bukan bertindak mengikut apa yang rakyat perlukan. Jadi dekat sinilah yang meletakkan bahawa
dalam sejarah ada disebut ini adalah kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh Raja Muda Abdullah dengan tanda tangani perjanjian Bangkok ni. Iaitu perjanjian Bangkok ni menyebabkan memberikan kuasa kepada pihak British untuk mencampuri urusan tadbir negeri. Iaitu sama ada dia boleh melantik, mengangkat seorang raja dan dia boleh menurunkan seorang raja. Sehingga memberikan kuasa yang sampai begitu besar kepada pihak British dan akhirnya berlakulah penindasan demi penindasan daripada orang dia di tanah air ni lah. Masa tu dia tak panggil tanah Melayu. Awal dulu kan dia tak dipanggil sebagai tanah Melayu. Jadi penduduk tempatan ditekan dan akhirnya timbullah pahlawan-pahlawan yang ada yang kita belajar kat sejarah tu kan, Datuk Dosain, Datuk Bahaman dan apa semua tu, dan timbullah di setiap negeri masing-masing adalah pahlawan-pahlawan dia tu. Cuma di akhir-akhir tu berlakulah cerita bahawa mereka ni adalah pemberontak, bukanlah berjuang. Tapi di antara mereka ni memang berjuang lah. Yang paling kuat dikatakan sebagai pemberontak Mat Kilau lah. So ada apa-apa soalan tak? Ini adalah galeri era penubuhan askar Melayu diraja. So dekat sini galeri yang penting lah kita kena tahu sikit, iaitu era Regimen Askar Melayu Diraja ditubuhkan pada era pemerintahan British. Jadi sebelum ni, pada zaman-zaman kita tak ada media sosial hangat, so dekat situ popular lah orang cakap dulu askar Melayu ni adalah tadi baru British. Sebab yang tubuhkan adalah pihak British lah. Sebab dia adalah yang mentadbir negara pada masa itu adalah pihak British. Tapi sebenarnya yang mengasaskan askar Melayu Diraja ni adalah 4 orang pembesar negeri Melayu ni lah. Iaitu ada Raja Sultan Perak, ada Raja Dihilih Perak, kemudian ada Undang Luar Rembau, dan kemudian ada yang tertuan besar Negeri Sembilan. Jadi 4 orang pembesar ni lah yang mendesak pihak British untuk menubuhkan askar Melayu. Jadi tertubuhlah askar Melayu pada 1 Mac 1933 tertubuhlah batalion yang pertama askar Melayu. Tak ramai, berapa orang saja. Boleh teka berapa ramai. So 25 orang saja. Sebab pada peringkat awal British tak mahu pun untuk menubuhkan askar Melayu ni, sebab dia orang mengatakan orang Melayu ni lemah. Jadi dibuktikan oleh 25 orang anak watan ni, dan kemudian masuklah intake demi intake. So akhirnya tertubuh pula batalion yang kedua pada 1941 pada era Perang Dunia Kedua. Pada era Perang Dunia Kedua, tertubuhlah batalion yang kedua askar Melayu. Jadi ada 2 batalion saja. Jadi alhamdulillah, so kita sempat tubuhkan 2 batalion askar Melayu untuk defense kita punya negara daripada Jepun pada masa itulah, sebab British tak nak mempertahankan sangat tanah air ni. Jadi tentera-tentera daripada Regimen Askar Melayu ni lah yang berkorban untuk mempertahankan. Akhirnya kita pun tahu tentang tokoh-tokoh hebat macam Dr. Lieutenant Adnan bin Saidi. Lain selain daripada dia, ada Lieutenant Ibrahim Aladita, ada Korporal Yaakob Bidin. So ini adalah orang-orang yang pada masa tu yang diangkat namanya lah. Cuma yang biasanya yang kita kenal dia sampai di filem kan dah, iaitu Lieutenant Adnan lah. Lieutenant Adnan adalah intake yang ketiga dalam batalion pertama askar Melayu. Okey, dekat tu ada apa persoalan tak? Ada. Okey. Punjabi Muslim, Pathan dan Hindu yang dibangun dari India sejak Julai 1899 dan mencari pasukan militer sebab Lieutenant Adnan bin Saidi mati di Canggu Pasir Panjang. Singapura dan pukul tu masih ada. Tapi dia orang Banting, orang Kajang. Dia orang Kajang. Jadi dekat sini ini gambaran di Kujang. Beret Kujang ketika zaman era perang tu lah. Senjata masih boleh dibawa masuk dalam bilik. Dalam bilik tempat tidur, sebab apa? Lagi satu dia dalam mode standby. So bila-bila masa boleh ini yang mengangkut
helikopter pengangkut, iaitu inilah yang bawa pasukan infanteri untuk masuk ke dalam kawasan operasi. Diorang banyak ini kan, cuma di akhir-akhir itu dia tak selamat dah untuk digunakan. Dan sekarang ni dah dilucutkan tauliah, so dah tak boleh lagi digunakan, so dia telah digantikan dengan helikopter yang baru. So ada nak tangkap gambar, boleh tangkap gambar dulu. Siapa yang nak pergi toilet, boleh pergi toilet dulu. Kat sini lah. Kat sini senjata apa ni? Alisaka. Alisaka ni bukan rampasan daripada hasil daripada perang tau. Alisaka ni dijumpai pada tahun 2017 ataupun 2016 di Batu Cave. Bangunan ni, jadi kalau tu kita boleh tengok tempat Sarjan Hassan. Pernah tengok cerita Sarjan Hassan? Tempat dia main gitar pada waktu hujan tu kan. Kita kat situ. So bangunan ni lah yang digunakan. Okey, jom. So siapa yang tentera, siapa yang wataniah? Oh, wataniah mesti tahulah apa benda ni. Ini adalah apa dia panggil? Aktiviti. Dalam bahasa Melayu dia apa dia cakap? Jawai. Kalau kita dalam skop pertahanan, kita akan pasanglah senawaya ni. So ini adalah macam saya dah lupa dah nama dia. So tapi dia punya tujuan dia dipasang adalah untuk melengahkan kemasukan musuh dari ke tempat pertahanan kita. So biasanya siapa yang tentera dia tahulah, biasanya dia akan berlaku di apa tu? Perang terbuka ni apa nama dia? Aduh, lama sangat duduk museum. Ya, betul. CW. Okey, perang-perang CW biasanya dia macam itulah. Dia akan dipasang wayar ni sepanjang-panjangnya untuk melambatkan musuh untuk nak panjat bukit tu lah. Biasanya bukit yang kita akan gunakan bukit sebagai pertahanan. Tapi yang heran dia tu setiap kali kena serang mesti kena bunuh je. Kan? Okey, jom. Kahwin dengan dia, kau kicik dan tak mana. So lepas ni, Tak ada, ke mana-mana terbalik. berbalik ke Unisel. dia tadi ke balik? Daripada Daripada Unisel ke balik? Kenapa harimau? Okey, ini adalah galeri era kemerdekaan. Tadi perang, sekarang ni kita berada di era kemerdekaan, iaitu galeri pasca selepas kita mendapatkan merdeka, iaitu daripada 1957 sehinggalah ke atas. So selepas daripada Jepun, kita tadi dah lalu Portugis, Belanda, British, kemudian Jepun pada Perang Dunia Kedua. Dan kemudian ini adalah ancaman yang seterusnya lah kepada negara, iaitu ancaman yang berpunca daripada dalam, iaitu berpunca daripada PKM, iaitu Parti Komunis Malaya. Cuma saya suka nak ingatkan bila sampai kat sini, dia biasanya akan jadi galeri yang soalan-soalan panas tu akan keluar lah. Sebab bila melibatkan PKM, so biasanya dia akan terlibat dengan soalan-soalan yang berunsur-unsur politik. Cuma saya tak nak masuk ke situ. Cuma saya nak ingatkan kepada adik-adik ni semua yang masih muda, daripada saya muda lah. Kalau saya dulu waktu sekolah ni dulu, kita biasa anggap komunis adalah bangsa. Betul tak? Kalau kita kat sekolah dulu, kalau waktu saya sekolah dulu, memang kerap sangat budak-budak ni bergaduh bangsa. Sebab bangsa. Sebab apa? Satu, dia tak tahulah kenapa dah dididik macam tu ke, ataupun memang geram tengok bangsa lain ke, macam tu lah. Tapi bila kita dah mula membesar, dah masuk universiti, dah masuk tentera, macam saya sendiri adalah daripada Regimen Askar Melayu. Jadi
Saya adalah orang Melayu lah, tapi saya tak kata orang Cina komunis. Saya tak kata orang India komunis. Okey, boleh faham ke situ? Maksudnya komunis ni bukan daripada bangsa, bukan dia sebab bangsa. Macam ni kan kawan kita ni India, tapi dia nak datang ke Unicell untuk nak belajar. Bukanlah bawa ideologi komunis tu. So kita benda ni benda yang kita kena buang daripada pemikiran kita. Okey? Macam sekarang ni, selepas daripada zaman merdeka, maka berlakulah pergelutan politik antara bukan parti muda tau. Dia ada kaitan dengan politik, dan akhirnya gabungan demi bergabungan berlaku, dan akhirnya pembelotan demi pembelotan berlaku, menyebabkan berlakulah rampasan kuasa selama 14 hari. So untuk yang Wataniah ni dah join dengan latihan-latihan combat dah mula masuk. Tak ada? Ada yang belum kan? CIW, CW semua terlibat juga kan? Okey, jom. Dah kita kata pokok kuis dah. So ini ada peralatan di BKM. Ada tak Melayu ni dalam BKM? Ada. Siapa? Okey, ni pakaian ni boleh kita tak pakai apa? Apa yang dikembangkan oleh tentera dalam agensi ketenteraan. Jadi percaya tak dalam tentera ni dengan duit yang RM1 ataupun tak ada duit langsung, kita boleh pergi ke satu tempat yang jauh. Contoh dulu kan, saya waktu rekrut nak balik ke unit saya di Pulau Pinang. Orang nak pergi Penang ni kena ada duit lah kan, nak pergi Penang. Saya ada RM1 je dalam poket sampai Penang. So dekat tentera ni dia tak ada masalah dalam tu. Jadi ini adalah ketenteraan yang melibatkan operasi luar negara. Operasi luar negara ni ada orang suka, ada orang tak suka. Macam saya, orang yang nak kahwin tak suka. Tapi bagi orang-orang bujang ni biasanya dia sukalah, ataupun baru-baru kahwin biasanya dia orang akan suka untuk pergi melibatkan dalam operasi misi di luar negara. Sebab apa? Satu, duit banyak lah. Dia akan balik nanti, dia akan balik puluh-puluh ribu pula. So memang dia orang akan suka untuk jadi modal nak kahwin apa semualah. Lama dia setahun 3 bulan. Kalau pergi setahun 3 bulan. So dekat situ nanti dia boleh ada cuti di pertengahan tu, dia ada cuti break course selama 2 minggu. Kalau silap saya pun tak pernah pergi. Dalam 2 minggu, so dekat situ dia orang boleh balik kampung ataupun dia boleh pergi haji. Kalau tak silap saya 2 minggu ataupun sebulan, macam tu lah dia punya cuti. So dulu kita ada banyaklah misi luar negara, iaitu misi di Yaman, Afghanistan, kita ada Somalia, kita ada Bosnia, kita ada Sudan, kita ada Lebanon. Banyaklah operasi. Cuma yang tinggal sekarang ni hanya Lebanon saja. Afghanistan pun telah dibatalkan, dah tak ada dah Afghanistan. Yang tinggal sekarang ni hanya Lebanon. Sampai bila saya tak tahu. Tapi Lebanon pun sekarang ni masih aman lah. Cuma kalau pergi sana pun untuk nak tengok negara orang, dan kemudian untuk ronda, kita dapatkan suasana perang. Kita tak perang pun, kita tengok, biasa tengok TV je kan. So kita dapatlah suasana tu. Cumanya kalau tak nak, tak payah pergilah. Sebab lama kan, setahun 3 bulan. Tapi dalam askar dia tak ada istilah tak nak tu. Lama naik je kena pergilah. Okey, jom.
Ini terowong komunis. Ni tempat apa ni? Sampai ke Melaka. Oh, itu betul ke? Satu Johor. Oh, ni betul ke? Ya, ini terowong asal ni. Kalau kita jalan sampai tak? Nak ke? Jom, jom. Tapi dalam ni masa ada lah, ada tutup ni lah. Tutup lah, dalam tu mungkin kita jalan sama. Tapi Ini adalah terminal yang last. Okay, kita dah sampai negeri lain. Kita dah sampai ke Johor. Tamatlah sudah lawatan kami di Museum Tentera Darat. Dalam video ini, saya boleh merekodkan perkembangan idea dan pendapat saya dalam konteks ini dan juga ianya termasuk juga teori, teknik, pendekatan dan falsafah yang dapat saya kumpulkan di Museum Tentera Darat. Selain itu, objektif refleksi jurnal, saya boleh melihat semula refleksi, bahan dan pengalaman yang direkodkan untuk memperluaskan dan mendalamkan kefahaman saya. Saya boleh menggunakan jurnal ini sebagai asas pembelajaran dan pembinaan ke diri. Selain itu, saya juga berpeluang untuk berfikir secara kritikal tentang apa yang telah dilaksanakan dan ia digunakan untuk pembelajaran dan maju ke hadapan melalui latihan refleksi jurnal ini. A. Deskriptif. Kami melawat ke Museum Tentera Darat, Port Dickson dan dipandu arah oleh seorang pegawai dari tentera yang berkhidmat di muzium. Muzium ini terbagi kepada 2 bangunan dan di sekitar muzium terdapat pameran-pameran yang menarik, terdapat kereta api, kereta-kereta kebal yang lama dan peralatan senjata yang digunakan pada zaman dahulu. Apa yang menarik di muzium ini ialah terdapat terowong yang menggambarkan situasi di zaman ancaman komunis yang berlaku selepas dan sebelum kemerdekaan. B. Emotif. Saya berasa gembira dan teruja apabila mendengar penjelasan ringkas yang diberikan oleh jurupandu tentang sejarah dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, zaman penjajahan Portugis, Belanda dan British sehinggalah ke era kemerdekaan. Selain itu, penerangan tentang tentera darat dan sejarah penubuhan turut diberikan. C. Kognitif. Apa yang saya fikirkan pada masa itu ialah bagaimana pahlawan seperti tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Mat Kilau, Tok Janggut, Lieutenant Adenan dan yang lain-lain, mereka mampu mempunyai semangat juang yang tinggi demi mempertahankan tanah air daripada ancaman kuasa asing. D. Evaluatif. Pengalaman saya ke Museum Tentera Darat Port Dickson ini adalah pengalaman yang baik walaupun sebelum ini saya pernah datang ke sini sebanyak 2 kali, tetapi pengalaman ke muzium kali ini ialah lebih bermakna kerana saya dapat mempelajari ataupun mengetahui sesuatu yang baharu bagi saya dan penjelasan yang disampaikan oleh jurupandu jelas dan ringkas. E. Analisis. Apa yang saya fahami dari peristiwa tersebut ialah sejarah dari mulanya zaman Kesultanan Melayu Melaka, zaman penjajahan Portugis, Belanda, British, kemudian Jepun, kemudian British semula, sehinggalah ke era kemerdekaan.
Selain itu, penerangan tentang tentera darat dan sejarah penubuhan turut diberikan. Pameran ini juga memberikan maklumat lanjut tentang regimen-regimen yang terdapat di dalam tentera darat dan juga senjata dan pakaian uniform yang dikenakan. F. Kesimpulan. Saya telah merakamkan setiap penerangan yang disampaikan oleh jurupandu untuk dijadikan refleksi bagi jurnal saya. Sekian daripada saya. Secara ringkasnya, jurnal refleksi ialah log pembelajaran kendiri yang bertujuan merekodkan pembelajaran yang saya lalui. Dalamnya, saya dikehendaki merekodkan dan berfikir secara refleksi tentang apa yang saya perhatikan dan situasi yang saya lalui. Refleksi ini membolehkan saya untuk meneliti pemikiran dan idea yang saya gunakan dalam konteks tertentu. Jurnal sebegini biasanya mengandungi tulisan, imej, lakaran dan berbagai-bagai lagi bahan rujukan. Tetapi dalam tugasan ini, saya menggunakan video sebagai jurnal refleksi saya.